من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surah 69, petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Far'un law ightasala li janabatin aw nahwi jumu'atin biniyyatihima hasala wa in kana al-afdalu ifrada kullim bi ghuslin wa in kana al-afdalu ifrada khabakana ifrada kullin bi ghuslin aw li ahadihima hasala faqat. Bila seseorang mandi dengan niat mandi junub, mandi kerana berjunub, sekaligus mandi sunnah semacam Jumaat, sahlah keduanya. Sekalipun lebih utama, dipisahkan masing-masing dengan niat tersendiri atau dengan niat salah satunya, maka yang diniatkan sahaja yang sah. Sekarang seseorang ini dia berhadas besar, sama ada hadas janabah ataupun hadas haid, hadas nifas. Kemudian dia mandi dengan sekali mandi, diniatkan untuk mandi wajib dan juga untuk mandi sunat, umpama sunat hari Jumaat. Maka hasil kedua-dua, hasil mandi wajib terangkat ada besar, dan hasil juga mandi sunat, dapat pahala mandi sunat, umpama mandi sunat Jumaat. Dia berhadas besar, kemudian dia mandi wajib dengan niat mengangkat hadas besar, dengan niat mandi wajib dan juga niat sunat mandi hari raya contohnya, maka terhasil kedua-dua mandi. Saja aku mandi wajib dan sunat hari Jumaat kerana Allah, saja aku mandi wajib dan sunat hari raya kerana Allah. Jadi dia mandi, dia niat untuk mengangkat hadas besar serta dengan niat mandi sunat, maka terhasil kedua-dua mandi, terangkat hadas besar serta sudah dapat pahala sunat mandi hari Jumaat dan pahala sunat mandi hari raya. Dan sekalipun yang lebih afdal adalah kita asingkan dengan bahawa niat mandi yang pertama, niat mengangkat hadas besar, selesai mandi wajib mengangkat hadas besar, kemudian barulah kita pun mandi sekali lagi dengan niat mandi untuk sunat hari Jumaat ataupun mandi untuk sunat hari raya. Itu yang lebih afdal.
Kita maknanya 2 kali mandi. 2 kali mandi. Yang pertama mandi kerana mengangkat hadas besar. Yang kedua mandi untuk mandi sunat hari Jumaat ataupun hari raya. Jadi 2 kali mandi. Itu yang lebih afdal. Tetapi kalau dia sekali mandi, diniat kedua-dua, maka terhasil kedua-dua. Terangkat ada besar, dapat pahala wajib dan sudah dapat pahala sunat mandi hari Jumaat, mandi hari raya. Ni. Tapi yang afdalnya kita asingkan. Dia contoh himpun antara mandi wajib dengan mandi sunat ni, samalah kita niat sembahyang fardu bersekali dengan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Terhasil lah. Kita mandi, kita sembahyang fardu. Kita niat sembahyang fardu serta kita niat sembahyang tahiyatul masjid. Itu contoh. Maka terhasil kedua-duanya. Terhasil sembahyang fardu dan terhasil sunat sembahyang tahiyatul masjid dengan satu sembahyang. Niat sembahyang fardu dan niat sunat tahiyatul masjid. Saja aku sembahyang fardu zuhur dan sunat tahiyatul masjid kerana Allah, maka terhasil kedua-dua. Tu contoh dia. Tetapi kalau boleh asingkan, sembahyang sunat tahiyatul masjidnya lain, sembahyang sunat qabliyah zuhurnya lain, sembahyang sunat fardu zuhurnya, sembahyang fardu zuhurnya lain, tu hak comel dianya. Dah kalau kita sapa orang qomat dah, maka kita pun himpun, semaknanya kita pun sembahyang fardu zuhur contohnya serta sunat tahiyatul masjid terhasil. Tapi kalau kita ada masa, afdalnya sembahyang tahiyatul masjid. Kemudian orang pun bang sembahyang qabliyah zuhur. Kemudian orang iqamah sembahyang fardu zuhur. Tu hak comel. Ada ni. Dah kita siapa orang qomat dah. Qabliyah zuhur pun tak sempat. Dah tahiyatul masjid, kita himpun bersekali dengan sembahyang fardu zuhur serta tahiyatul masjid, maka terhasil kedua-dua. Sama juga dengan mandi wajib serta dengan mandi sunat. Dengan sekali mandi, niat untuk kedua terhasil. Sekalipun yang afdalnya kita asingkan dengan bahawa kita niat mandi untuk mengangkat hadas besar dulu siap, dan barulah kita mandi kali yang kedua untuk mandi sunat. Itu hak lebih afdal. Tetapi kalau dia niat salah satu daripada dua tu, maka terhasil hak dia niat je lah. Sekalipun dia niat untuk mandi sunat dahulu, baru dia niat mandi wajib, terhasil. Pada ni dia mandi wajibnya belum, mandi sunat dahulu, terhasil. Mana dia nak salah satu. Dia niat ataulah kata niat sunat, dia niat hanya niat mandi wajib saja, maka terhasil lah niat mandi wajib. Terhasil lah mandi wajib. Dapat tak pahala sunat mandi hari Jumaat? Tak dapat lah, sebab tak niat dua. Dia niat dua ataupun dia semayang asing-asing. Ni tak ni. Dia semayang satu je. Dia semayang dia mandi satu sekali je. Mandi mengangkat hadas besar. Hari Jumaat, hari raya. Hak tu je dia sekali dia mandi, dia niat untuk mengangkat hadas besar je. Terhasil tak mandi sunat hari Jumaat? Terhasil tak mandi sunat hari raya? Dah tak Kalau dia niat hanya salah satu daripada dua tu, niat kedua-dua, barulah terhasil kedua-dua, mandi wajib dan juga mandi sunat. Walaupun yang afdalnya asingkan antara mandi wajib terlebih dahulu, kemudian barulah diiringi dengan mandi sunat. Itu yang lebih afdal. Walau ahdasa summa ajnaba kafa ghuslun wahid wa illam yanwi ma'ahul wudu'a wala rattaba a'da'ahu.
jika seseorang telah berhadas kecil dan juga junub, dia berhadas kecil dan kemudian dia berjunub. Dia berhadas kecil, dia tidak ada wudu, kemudian dia berjunub, dia berhadas besar, cukuplah baginya sekali mandi, sekalipun tidak disertai niat berwudu. Dia anak ghalibnya berhadas kecil dan serta berhadas besar. Dia pun mandi wajib untuk mengangkat hadas besar, terhasil terangkat hadas besar, dan terhasil juga terangkat ada kecil wudu, walaupun dia hanya niat untuk mengangkat hadas besar sahaja. Sekarang dia berhadas kecil dan berhadas besar, ni ghalib. Dia pun mandi niat saja, aku mengangkat hadas besar kerana Allah, walhal dia berhadas besar serta berhadas kecil. Dia tak niat saja aku mengangkat hadas besar dan mengangkat hadas kecil, dia hanya niat saja aku mengangkat hadas besar sahaja. Dia tak niat pun untuk wudu, maka terhasillah, terangkatlah hadas besar dan terangkat juga hadas kecil, walaupun dia hanya niat untuk mengangkat hadas besar. Hak tadi dia mandi wajib, dia hanya niat mandi wajib sahaja. Hari itu hari Jumaat, hari itu hari raya, dia tak niat pun untuk mandi sunat hari Jumaat, dia tak niat pun mandi sunat hari raya. Tak masuk tu. Tak masuk. Pandai ni. Itu tak masuk. Berbeza dengan dia berhadas besar serta berhadas kecil. Dalam niat dia hanya mengangkat hadas besar, tidak niat wudu, tidak niat mengangkat hadas kecil, maka terangkat termasuk hadas kecil, walaupun dia tidak niat mengangkat hadas kecil, dia tak niat mengambil wudu. Lagi pula tidak membasuh badannya menurut ketertiban anggota wudu. Ini kita sebut berulang kali dah ni. Jadi dia mengangkat hadas besar, terangkat hadas kecil, sekalipun ketika dia meratakan air untuk mengangkat hadas besar, kalau ke anggota hadas kecilnya tidak mengikut tertib, kalaulah dia basuh daripada kepala, jadi kira-kira kepala dahulu baru sampai ke muka, sampai ke tangan, sampai ke kaki. Maknanya kepala tu sepatutnya selepas tangan. Sekarang dia berhadas kecil, dia berhadas besar serta berhadas kecil. Dia niat mandi wajib, dia tidak niat pun mengangkat hadas kecil. Terangkat hadas besar dan automatik terangkat hadas kecil. Sekalipun masa dia mengangkat hadas besar tadi, terangkat hadas kecil tidak mengikut tertib. Apabila dia mandi wajib, siram air atas kepala, bererti terangkat hadas kecil di kepala dahulu, barulah sampai di muka. Terangkat hadas besar dan terangkat hadas kecil di muka, sampai di tangan. Terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil di tangan, sampai di kaki. Terangkat hadas besar dan terangkat hadas kecil di kaki. Tapi tertib ke tak sebab terangkat hadas kecil di kepala dahulu? Dia tak syarat tertib untuk terangkat hadas kecil ketika mandi wajib mengangkat hadas besar. Dia gitu. Hak tak contoh dahulunya, dia mandi wajib ni basuh daripada kaki terlebih dahulu. Dia mandi wajib basuh dari kaki terlebih dahulu, cerita dahulu. Dia sejuk ke macam mana, jadi dia mandi wajib bermula dari kaki, maka terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil di kaki, baru menaik ke atas sampai di tangan, sampai ke siku, terangkat hadas kecil di tangan, sampai di muka, sampai di kepala. Tu memang tak ada tertib langsung. Dan kita bicara dahulu ketika dia memulai membasuh kaki, niat mengangkat hadas besar, terangkat hadas kecil di kaki, sampai di kawasan kemaluan, dia sentuh kemaluan.
Bila disentuh kemaluan, hadas kecil yang terangkat di kaki itu kembali berhadas kecil semula. Tapi hadas kecil di tangan, di muka, di kepala belum terangkat lagi. Sebab tak kena lagi belah atas, kena belah bawah barunya. Contoh, jadi terangkat hadas kecil di kaki, dan mananya muka, kepala, tangan belum terangkat hadas kecil. Dia tak syarat tertik. Terangkat hadas besar, automatik terangkat hadas kecil, dia tak ada rukun tertik di situ. Bila air kena di kaki ketika mandi wajib, terangkat hadas besar, terangkat hadas kecil. Lepas daripada tu disentuh kemaluan, maka kaki kembali berhadas kecil. Air pun naik ke atas, terangkat hadas kecil di tangan sampai ke siku, terangkat hadas kecil di muka, terangkat hadas kecil di kepala. Selesai mandi wajib, dia hanya perlu mengangkat hadas kecil di kaki sahaja. Sebab di muka, di tangan, di kepala sudah terangkat hadas kecil. Automatik ketika terangkat hadas besar. Kita niat pun terangkat hadas kecil tu, dia automatik je terangkat hadas kecil. Tapi kalau ikut tertik sudah terbalik. Tidak ada tertik. Ketika terangkat hadas kecil, automatik semasa mengangkat hadas besar. Situ je. Jadi kaki tu kena berwuduk. Kena berwuduk. Basuh kaki saja aku angkat hadas kecil kerana Allah, ataupun saja aku ambil semayang kerana Allah. Ketika basuh kaki saja. Pada ni. Pelik lah dong. Dia kalaulah terangkat hadas besar satu badan, automatik terangkat hadas kecil satu ini muka, tangan, kepala, kaki, baru sentuh kemaluan, maka berhadas kecil kembali empat-empat anggota tu. Lepas mandi wajib kena berwuduk suku sakat lah, mengikut tertib wuduk macam biasa lah. Hening ni dia mandi daripada bawah, terangkat hadas kecil di kaki, kerana dia sentuh kemaluan, maka kaki yang sudah terangkat hadas kecil, kaki yang sudah ada wuduk terbatas mula. Dah muka dengan kepala, muka kepala nak batal macam mana? Belum lagi terangkat hadas kecil. Sebab air belum sampai ke atas lagi. Air pun sampai ke atas, terangkat hadas besar di tubuh sebelah atas, dan terangkat hadas kecil di muka, di tangan sampai ke siku dan di kepala. Mana wuduk ada. Tapi kaki tadi pun wuduk ada juga. Tapi dah sentuh kemaluan di tengah tu, terbatal lah wuduk di kaki. Jadi sudah mandi wajib, kaki saja berhadas kecil. Maknanya basuh kaki saja, niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, ataupun niat saja aku ambil air sembahyang kerana Allah. Basuhnya kaki saja. Tapi kalaulah sekalian tubuh sudah terangkat hadas besar, automatik terangkat hadas kecil, kemudian sentuh kemaluan, maka kembali balik berhadas kecil, sebab dia melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Dan saya sebut dah sebelum ni, ada satu pengajaran, walaupun terangkat hadas besar dan terangkat hadas kecil di muka, di tangan, di kepala, di kaki, tapi dikatakan air mandi wajib masih lagi meratai muka. Sebab dia mandi wajib kan berkali-kali kan. Sekarang sudah terangkat hadas besar sekalian tubuh, maka terangkat hadas kecil di muka, di tangan, di kepala, di kaki, sentuh kemaluan, menyebabkan kembali berhadas kecil. Dikatakan masih lagi kita siram air di satu tubuh, air masih lagi meratai muka, meratai tangan, meratai kepala, meratai kaki. Boleh semulalah wuduk, dia kata. Dia ikut tu. Betul, kita mandi wajib ni 3 kali tu sunat dah. Hak banyak kali lagi tu, hak tu kerana kita nak menghilangkan daki. Kita pergi kepada mandi wajib 3 kali. Hak selebih tu kerana kita nak menghilangkan daki. Hak mandi wajib 3 kali rata. Pandai ni?
rata hak manakah yang mengangkat hadap besar? Rata kali yang pertama. Rata kali kedua mengangkat hadap besar lagi. Sunat jua. Rata kali ketiga mengangkat hadap besar lagi. Tidak, hanya sunat jua. Sebab hadap besar sudah terangkat ketika rata kali yang pertama. Apabila sudah rata kali yang pertama, sudah terangkat hadap besar kali yang pertama, untuk meratai air kali kedua ketiga, tiba-tiba dia masuk dalam beseng, dia pun siram air, dia takung dalam beseng. Air untuk mandi wajib kali kedua, air untuk mandi wajib kali ketiga. Air itu kekal mutlak sebab sudah tidak mengangkat hadap besar lagi, sebab hadap besar sudah terangkat dengan rata kali yang pertama. Kita mandi wajib 3 kali, yang mengangkat hadap besar hanya rata kali yang pertama. Kali kedua hadap besar beres dah terangkat. Kali ketiga hadap besar beres dah terangkat. Nak terangkat hadap besar mana lagi? Tak ada ni. Hak lepas ada tu mandi nak menghilangkan daki lah pula hak panjang hak lama-lama tu. Jadi bila kau terangkat ada kecil, automatik ketika rata kali pertama yang mengangkat hadap besar. Jadi ketika rata kali pertama terangkat hadap besar, automatik terangkat hadap kecil dengan rata kali pertama. Tiba-tiba disentuh kemaluan, wuduk dia batal. Nanti air masih lagi siram tubuh, itu bukan mengangkat hadap besar. Rata kali kedua sunat, bukan mengangkat hadap besar. Rata kali ketiga pun sunat, bukan mengangkat hadap besar. Macam mana nak terangkat hadap kecil? Faham tak ni? Ada satu pengajaran. Rata kali pertama terangkat hadap besar, terangkat hadap kecil, sentuh kemaluan, menyebabkan kembali berhadap kecil. Tak apa dia tu. Air masih lagi menyirami tubuh. Air masih lagi menyirami tubuh, bukan mengangkat hadap besar dah. Jadi kalau bukan mengangkat hadap besar, macam mana nak automatik terangkat hadap kecil? Salah faham lagi tu. Sebab ada orang tanya, saya mandi wajib, dia kata, tapi tengah-tengah mandi wajib tu sentuh kemaluan, wuduk saya jadi batal. Lepas tu macam mana lepas selesai mandi wajib kena ambil wuduk ke tak? Dia kata memang batal, tapi air masih lagi menyirami tubuh. Maknanya masih lagi kena di muka, air masih lagi kena di tangan sampai ke siku, masih lagi kena kepala dan kaki. Boleh wuduk semula lah pula dia kata. Walahal terangkat ada kecil hanya ketika rata kali yang pertama hak terangkat hadah besar. Air kali kedua ketiga sudah tidak mengangkat hadah besar dan tidak jadi dah untuk mengangkat hadah kecil. Bila terangkat hadah besar sekalian tubuh, terangkat hadah kecil sekalian tubuh, muka, tangan, kepala dan kaki, dia pun sentuh kemaluan, kembali balik berhadah kecil. Far'un yusannu li junubin wa haidin wa nufasa'a ba'dan qida'i damiha ghaslu farjin wa wudu'in li naumin wa aklin wa syurbin wa yukrahu fi'lu syai'in min zalika bila wudu'in. Far'un ini satu cabang. Orang berjunub, haid dan nifas setelah berhenti pendarahannya, disunatkan mencuci faraj. Disunatkan mencuci faraj. Orang berjunub, orang haid dan nifas. Orang haid dan nifas ni selepas daripada berhenti darah haid, berhenti darah nifas, disunatkan basuh faraj. Dan disunatkan basuh faraj. Faraj ni kemaluan lah. Dia walaupun faraj ni ghalibnya kemaluan hadapan perempuan, tapi faraj di sini termasuk kemaluan lelaki. Sebab faraj di sini kena kepada anggota yang berlubang, termasuk zakar dipanggil faraj. Walaupun ghalibnya kita menyebut faraj adalah kemaluan perempuan. Dia kemaluan perempuan ni dia ada nama suku, bodoh tu kemaluan perempuan, tapi dikenali dengan faraj.
Tapi di sini basuh faras termasuklah junub, termasuklah zakar. Sebab orang yang berjunub ni termasuk orang lelaki, dan orang berjunub ni termasuk orang perempuan. Jadi orang berjunub lelaki, dia sunat basuh kemaluan dia. Orang berjunub tu orang perempuan, sunat basuh kemaluan dia. Orang haid, orang nifas boleh kering, betul lah basuh kemaluan hadapan perempuan tu. Sunat basuh kemaluan dan berwudu. Dua tu, sunat basuh kemaluan dan berwudu. Untuk melakukan tidur, makan dan minum. Orang berjunub, perempuan haid dan nifas, apabila kering haid, kering nifas, sunat segera basuh kemaluan dan berwudu. Untuk tidur, untuk makan, untuk minum, dan juga untuk melakukan perkara-perkara yang lain, untuk memasak, sunat basuh kemaluan serta berwuduk. Barulah sambung tidur, barulah makan, barulah minum, barulah memasak. Bila ni haid sudah kering, nifas sudah kering, zuhur lambat lagi, malah lagi nak pergi mandi, basuh kemaluan, kemudian ambil wudu. Barulah kita teruskan kerja kita. Sebab tak mau mandi lagi ni. Sama juga dengan orang berjunub. Dia sudah berjunub tapi tak mau mandi lagi. Dia nak tidur. Sebelum tidur, sunat basuh kemaluan, sunat ambil wudu, barulah pergi tidur. Kalau dilakukan tanpa berwuduk dahulu, hukumnya makruh. Dia sambung tidur. Memang dia tak mau mandi wajib lagi, tapi dia tidak basuh kemaluan, dia tidak ambil wuduk, dia sambung tidur, hukumnya makruh. Dia nak pergi makan, nak pergi minum, mandi wajibnya belum, tapi kemaluannya tidak basuh, wuduknya tidak ambil, dia pergi makan, dia pergi minum, hukumnya makruh. Cuma di sini makruh melakukan tidur, makan, minum ni tanpa berwuduk terlebih dahulu. Tanpa berwuduk terlebih dahulu. Jadi kalau kira kok semata-mata dia dia basuh kemaluan, tiba-tiba dia tidak berwuduk, masih lagi makruh? Tidak. Sekurang-kurangnya basuh kemaluan walaupun tidak berwuduk. Tapi di sini zahir di sini wa yukrahu fa'lu syai'in min zalika, dan dimakruhkan melakukan sesuatu daripada demikian itu, demikian tidur, makan dan minum, bila wudu'in, dengan tidak berwuduk. Maknanya kalau dibasuh kemaluan tapi berwuduknya tidak, sambung tidur, dibasuh kemaluan, berwuduknya tidak, dia makan, dia minum, zahirnya kok masih lagi makruh lah. Tapi tidak, sekurang-kurang kalau tak ambil wuduk pun basuh kemaluan. Walaupun tak ambil wuduk, dia basuh kemaluan, dia sambung tidur, tak makruh dah. Dia basuh kemaluan, dia pergi makan, pergi minum, tak makruh dah, walaupun dia tidak berwuduk. Ada gitu. Ini ada huraian dalam I'anatul Talib, ada huraian dia. Mana kepada zahir kok, maknanya tanpa berwuduk hukumnya makruh tidur, makan, minum, walaupun dia sudah basuh kemaluan tapi wuduk tak ambil, masih lagi makruh lah. Tidak seumpama tu, bahkan memada sekurang-kurangnya dia basuh kemaluan walaupun tanpa berwuduk. Dia nak sambung tidur tanpa berwuduk, dia nak makan, nak minum, sudah tidak makruh. Tapi seeloknya basuh kemaluan apabila berjunub, lelaki atau perempuan,
basuh kemaluan apabila kehid dan nifas sekurang-kurangnya, dan seeloknya basuh kemaluan serta ambil wuduk terlebih dahulu. Jadi ambil wuduk ni kita kata gok ringanlah sikit, dia hanya berhadas besar, sudah tidak berhadas kecil. Barulah sambung tidur, barulah pergi makan, barulah pergi minum. Apa ada ni? Tiba-tiba malas nak ambil wuduk, dia hanya basuh kemaluan saja, kemudian dia pun sambung tidur, kemudian dia pun pergi makan, kemudian dia pun pergi minum. Tak makruh dah. Tak makruh dah. Tapi seeloknya basuh kemaluan serta ambil wuduk. Bukan hanya basuh kemaluan saja. Tapi kalau kita faham ayat kita ni, tanpa berwuduk makruh sambung tidur, makruh makan, makruh minum, sekalipun kita sudah membasuh kemaluan. Kalau faham situ. Sebab bila wudu'in tanpa berwuduk makruh lah. Tapi tidak, sekurang-kurang basuh kemaluan. Tanpa berwuduk sekalipun sudah tidak makruh sambung tidur, tidak makruh makan dan minum. Itu sekurang-kurang. Tapi seeloknya basuh kemaluan serta berwuduk, barulah sambung tidur, barulah makan, barulah minum. Kalau dia tak mahu mandi wajib lagi. Kalau nak mandi wajib selalu, itu lagi baik. Ada ni, itu lagi baik. Sebab apa? Sebab kita berhadas besar, sunat kita segera kita angkatkan hadas besar daripada tubuh kita. Perempuan haid dan nifas kering je, zuhur lambat lagi, sunat kan mengangkat hadas besar lah segera. Zuhur lambat lagi, tebak zuhur ni bak tubuh kita ni biar sudah terangkat daripada hadas haid dan nifas tu. Sebab apa? Sebab kalau kita berhadas besar, maknanya kita masih lagi dalam keadaan tidak suci. Bahkan orang yang berhadas besar, dia belum lagi mandi wajib, dia haram untuk membaca Al-Quran. Dia haram membaca Al-Quran. Maknanya kedudukan dia tu masih lagi berhadas besar. Berzikir boleh lah. Boleh tak membaca Al-Quran? Tak boleh. Sebab dia berhadas besar. Maknanya walaupun lambat lagi nak semayang sekalipun, makna keadaan diri dia tu tak suci. Nak baca Quran tak boleh. Faham tak ni? Maka disunatkan segera mengangkat hadas besar. Cuma tambah lagi, sekurang-kurang basuh kemaluan dan ambil wuduk sekurang-kurang. Tapi disunatkan kita segera mengangkat hadas besar. Wayambari alla yuzilu qabla al-ghusli sya'ran au zufran wa kaza daman li'anna zalika yuraddu fil akhirati junuban. Sayugianya sebelum mandi, dia tak mau mandi lagi ni, dia tak mau mandi lagi, dia berjunub, dia tak mau mandi, dia haid ni kering, nifas kering, dia tak mau mandi lagi. Sayugianya jangan sampai membuang rambut, kuku dan juga darah. Lepas tu kenapa kurungan tu jadi baru tu, maksud apa? Darah baru ke apa dia? Jangan sampai membuang rambut, kuku dan darah. Wakaza daman, darah. Tapi dalam kurungan tulis baru. Mana apa baru? Ada darah baru, ada darah lama ke macam mana? Ada darah baru, ada darah lama. Tu wallahu a'lam. Sebab semua itu kelak di akhirah akan dikembalikan masih dalam keadaan berjunub. Hak ni kalaulah contoh perempuan haid nifas ni kering dah. Ada pun pada masa haid 15 hari, ada pun pada masa nifas 30-40 hari tu gutinglah rambut, keraklah kuku. Faham tak ni?
Hak sekarang ni berjunuk, haid kering, nipah kering, mandi belum, jangan kerat rambut, jangan kerat kuku. Begitu juga jangan jangan buang darah tu. Cuma dalam syarahan ni hak berkaitan dengan darah tu, hak tu tak ada masalah, sebab kita akan dikembalikan di hari akhir dengan juzuk-juzuk anggota kita ketika kita mati. Darah tak masuk. Jadi hak berkaitan dengan darah tu, hak tu tak apa. Hak tu tak apa hak berkaitan dengan darah. Cuma bulu dengan kuku saja seeloknya ketika kita berjunuk, ketika kita kering haid dan nipah, sebelum lagi nak mandi, seeloknya jangan kerat rambut, jangan kerat kuku. Adapun buang darah, itu tak ada masalah. Buang darah tak ada masalah. Apa? Sebab darah tidak akan dikembalikan. Hak rambut, kuku saja akan dikembalikan di hari akhirah. Hak ni selepas daripada berjunuk, selepas daripada kering haid dan juga kering nipah, seeloknya, supaya kembali di hari akhir dalam keadaan tidak ada anggota kita masih lagi dalam keadaan berhadas besar. Ni hak dalam keadaan berjunuk sebelum mandi wajib. Hak kitanya sekarang, orang yang menyertai ibadah korban, sudah tak boleh lagi kita kerat rambut, kerat kuku. Sebab apa? Sebab sudah 1 Zulhijjah. Bila boleh kerat kuku, kerat rambut? Selepas kita sembelih binatang tu, barulah boleh kerat kuku, kerat rambut. Esok hari Jumaat, tak boleh dah nak kerat kuku. Minggu depan hari Jumaat pula, tak boleh kerat kuku. Jadi kalau kira kita ni dalam 10 hari sebelum kita melakukan ibadah korban ni, kita jumpa 2 kali Jumaat. 2 kali Jumaat sekalipun makruh kerat kuku dalam mazhab Syafi'i kita, haram kerat kuku dalam mazhab Hambali bagi mereka yang menyertai ibadah korban. Bagi mereka yang menyertai ibadah korban. Orang yang tidak menyertai ibadah korban tidak ada larangan ni, sebab Nabi larang. Larangan Nabi tu mazhab Syafi'i kata larangan makruh kalau kita buat juga. Mazhab Hambali dah bukan makruh, haram. Jangan kerat kuku, jangan kerat rambut, haram bagi mereka yang menyertai ibadah korban. Tambahan pula kerat kuku kita ni yang afdalnya petang kami lepas asar. Memang gitu, bukan kerana 1 Zulhijjah, bukan. Kita ni kerat kuku hari Khamis ataupun hari Jumaat ataupun hari Isnin, tapi kita molek kerat kuku hari Jumaat. Nak molek kerat kuku ni hari Khamis lepas asar. Jadi sepatut kat kuku pasal tadi lah. Sekarang sudah 1 Zulhijjah, 2 kali Jumaat kita ni, 2 kali Jumaat lah. Makruh kat rambut, makruh kat kuku bagi mereka yang menyertai ibadah korban. Bagi yang tidak menyertai ibadah korban, tak ada lah larangan tu. Mana kalau jenis mudah bulu tu, cukup 10 hari tu jebeng lah. Kalau jenis hak mudah ni, hak mudah keluar tu lah. Ada orang kan dia jenis apa? Jenis lebat. Jenis bulu lebat. Nak tunggu 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah semelih pula semelih. Hari kedua baru semelih. Boleh tahan lah. Hari pertama dah semelih lagi. Sebab apa? Penuh dah, banyak ekor dah. Semelih hari 11 Zulhijjah, hari Senin baru semelih. Lepas semelih tu barulah kat kuku, barulah cukur misak ke cukur tu. Mana kita kata 11 hari lah jawapan dia. Kalau orang hak jenis lebat bulu tu kau nampaklah lain muka. Tu hak bahagian kita yang menyertai ibadah korban. Wajaza takashufun lahu ay lil ghusli fi khalwatin aw bi hadrati man
ya man yajuzu nazruhu ila auratihi ka zaujatin wa amatin wasatru afdalu. Waktu sedang mandi, orang boleh telanjang. Ketika mandi wajib, dia haruskan telanjang. Telanjang di mana ni? Di tempat yang sepi. Mana? Di tempat khulwah. Apa makna tempat khulwah? Tempat yang tidak ada orang yang melihat aurah kita. Dipanggil tempat khulwah lah. Mana khulwah? Termasuk dia pergi mandi wajib di sungai tapi tak ada orang langsung. Khulwah lah tu. Khulwah ni bukan hanya dalam bilik mandi. Itu memang tempat hak sunyi, tidak ada orang. Maknanya tempat khulwah ni tempat yang sunyi daripada orang yang haram melihat aurah kita. Mana termasuk khulwahnya kita pergi masuk dalam kebun kita, ada sungai, tak ada orang, tempat khulwah lah tu. Harus mandi wajib dalam keadaan telanjang. Di tempat yang tidak ada orang, atau di hadapan orang yang boleh melihat aurahnya, seperti isteri dan budak perempuan. Kalau ada isteri, tak apa lagi, sebab dia harus melihat aurah suami dia. Ataupun budak perempuan ni hamba perempuan, bukan budak perempuan budak-budak, bukan ni, hamba perempuan yang dimiliki oleh penghulu tu. Yang mana penghulu tu mandi wajib, ada hamba perempuan, atau masih lagi diharuskan dia buka aurah dia. Maknanya dia boleh bertelanjang. Buka aurah ni bukan kata bertelanjang ni, termasuk bertelanjang dan juga termasuk tidak menutupi aurah. Dia tidak menutupi aurah. Maknanya kita kata kok orang lelaki tak apalah, dia aurah seorang diri ni hanya dua kemaluan. Orang perempuan aurah seorang diri antara pusat dan lutut. Jadi orang perempuan dia mandi wajib, dia hanya pakai seluar dalam sahaja. Itu dipanggil apa tu? Dia sudah buka aurah dia, diharuskan. Namun mandi dengan menutup aurah lebih utama, lebih afdal. Lebih afdal kita mandi wajib dalam keadaan menutupi aurah, sama ada seorang diri sungguh ataupun ada isteri, ada hamba perempuan sekalipun. Ketika mandi wajib, afdalnya kita menutupi aurah, sebab mandi wajib adalah ibadah. Kalau mandi biasa pun afdal kita tutup aurah, sebab sepatutnya kita malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih malu lagi kita daripada manusia. Kita dengan manusia malu, dengan Allah Ta'ala lagilah Nabi kata, saya kira kita lebih mustahak kita malu. Walaha Allah Ta'ala tidak terhijab penglihatan basar Allah Ta'ala dengan kita pakai menutupi aurah. Dengan bahawa kita panggil beradab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun basar Allah, penglihatan Allah tidak akan terhijab dengan apa-apa hijab, apa-apa pakaian sekalipun. Afdalnya tutup aurah ketika mandi wajib. Kalau seseorang mandi wajib keadaan telanjang, disunatkan dibaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dia mandi telanjang harus afdal tutup aurah. Dia mandi telanjang sunat bagi siapa yang mandi telanjang baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. La ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bila kita baca bismillah tadi ni, maka terlindunglah aurah kita daripada pandangan jin dan syaitan. Begitu. Kalau mandi telanjang, bukan ketika mandi wajib ni. Begitu juga ketika mandi yang mandi biasa pun sama.
Kalau mandi telanjang, bacalah Bismillahillazi la ilaha illahu. Kita habis sikit lagi. Kita habis di bawah tu masuk syarat solat yang kedua tu. Panjang solat, syarat solat yang pertama ni, suci daripada hadas. Ini masuk syarat solat yang kedua. Wa haruma in kana thamma man yahrumu nazruhu ilaiha kama haruma fil khulwati bila hajatin wa halla fiha li adna gharadin kama yati. Haram mandi dengan bertelanjang di hadapan orang yang diharamkan melihat aurahnya, termasuk sesama lelaki, termasuk sesama perempuan. Sesama lelaki aurah antara pusat dan lutut, sesama perempuan aurah antara pusat dan lutut. Bertelanjang hukumnya haram. Sebagaimana haram bertelanjang sekalipun di tempat sepi bila tiada berkepentingan. Bila tiada berkepentingan, bila tiada hajah. Haram kita buka aurah kita ketika seorang diri. Kita buka aurah ketika seorang diri, hukumnya haram. Seorang diri ada aurah, ada aurah. Lelaki aurah seorang diri, dua kemaluan. Perempuan aurah seorang diri antara pusat dan lutut. Bukan makna seorang diri boleh bertelanjang pula tanpa ada hajah, tanpa ada kerana. Dia buka aurah dia, aurah lelaki dua kemaluan, aurah perempuan antara pusat dan lutut seorang diri ni, dia buka aurah dia, hukumnya haram tanpa ada hajah. Diperbolehkan telanjang pada sepi sekalipun berkenan kecil seperti yang diterangkan mendatang. Akan ada ceritalah. Maknanya seorang diri ni tidak ada orang yang haram melihat aurah. Haram bertelanjang, haram buka aurah, melainkan li'adna gharadin, sekurang-kurang hajat. Sekurang-kurang hajat, maka diharuskan dia bertelanjang. Mana? Panah. Panah dia pun buang keluar dalam dia. Telanjang pula dalam bilik seorang diri. Perempuan ni panah dia pun buang antara pusat dan lutut dalam bulat. Hukumnya harus ada sekurang-kurang hajat. Walaupun hajat tu panah sekali, setakat panah je. Ataupun ni dalam kitab lah, perempuan ni nak masuk, nak nyapu rumah. Kalau masuk kena minyak di pakaian. Kalau nyapu rumah habis, berabuk rumah kena kain baju dia pakai. Dia pun masak, dia pun nyapu rumah, dia buang telanjang bulat. Harus. Sebab ada hajah. Takut pakaian kena minyak, takut pakaian kena debu hak kita nyapu rumah. Dia pun masak dengan telanjang bulat, sapu rumah dengan telanjang bulat, dia menyanyi pula. Orang pun tengok itu amalan apa pula tu, kejut orang. Pada ni ada sedikit hajah saja sudah diharuskan dibuka aurah ketika seorang diri. Sekurang-kurang hajat li'adna gharadin, sekurang-kurang hajat, umpama panah, umpama nak memasak, umpama nak menyapu rumah. Kalau dia bertelanjang untuk mandi, itu hajah yang besar, lagilah haru. Ada ni contoh, dia istinja, itu hajah yang besar. Kemudian tanpa dia menutupi aurah, dia ambil wudu contohnya. Masih lagi bertelanjang seorang diri ni, dia belum lagi menutupi aurah kerana dia basah. Bila dia basah, dia pun tak pakai lagi lah seluar dia, maka bertelanjang dia ada kerana, maka bertelanjang tu tidak haram. Jadi berwuduk dia dalam keadaan telanjang tidak haram, sebab telanjang dia ada kerana dia tadi istinja, masih lagi basah. Tak ada hajat. Tak ada kerana nak ambil wuduk, dia pun buang seluruh telanjang bulat. Itu baru haram. Tapi tak ada orang buat seumpama tu. Dia buang pakaian kerana dia qada hajah. Dia buang pakaian kerana apa? Kerana dia takut basah contohnya. Ada hajah, maka dia pun berwuduk serta bertelanjang. Wuduknya sah, telanjangnya harus. Tak ada sebarang kerana saja-saja je. Dia wuduk di telanjang, wuduknya sah, telanjangnya haram. Gitu.
Sebab ada orang tanya, apa hukum berwuduk serta bertelanjang? Berwuduk hukum lain, bertelanjang hukum lain. Berwuduk sah walaupun dia bertelanjang. Bertelanjang apa hukum? Bertelanjang kerana apa? Kerana saya basah, kerana saya baru sudah qada hajah, maka bertelanjang tu harus. Tapi berwuduk hal lain, bertelanjang hal lain. Tetapi sebagaimana kita mandi wajib ibadah, kita berwuduk ibadah, ada bacaan-bacaan dia, afdal lah menutupi aurat. Sekurang-kurangnya aurat seorang diri, orang lelaki antara dua kemaluan, orang perempuan antara pusat dan lutut. Nanti dia akan bicara hak berkaitan dengan aurat. Ketika membicarakan berkaitan dengan syarat sasma ketiga, menutupi aurat. Lepas tu dia kata akan bicara kama yati, sebagaimana lagi akan datang, akan membicarakan berkaitan dengan menutupi aurat, syarat sasma yang ketiga tau. Menutupi aurat. Jadi di bawah tu wasaniha, syarat solat yang kedua. Syarat solat yang pertama panjang di belakang, suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Syarat solat yang kedua ni suci badan, pakaian, tempat daripada najis. Kemudian dihuraikan syarat yang kedua ni, panjanglah hurah berkaitannya najis. Apa pula benda-benda yang dihukumkan najis, macam manakah kaifiah menyucikan najis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.